Sebab tu saya marah dekat Oppenheimer punya movie. Berapa lama lagi kalau kita buat benda sekarang ni, berapa lama lagi tenaga Malaysia ni akan ada? Dengan keadaan sekarang ni, saya rasa projection daripada TNB ada buat sampai 2040 dan 2050. Kita tak terbayang ke benda ni? Sebenarnya matahari terbit di barat, buat matahari buatan, nuklear, bencana, letupan, so you macam berapa lama lagi sebenarnya tenaga dekat Malaysia ni ada, dan berapa lama lagi sebelum kita semua ni akhirnya kena bergelap buat selamanya, dah tak ada elektrik dah? Pernah terbayang tak? Adakah tenaga nuklear adalah penyelamat bagi masalah krisis tenaga negara kita? Betul ke kalau buat tenaga nuklear ni maksudnya kita buat bom, dan mungkin lagi teruk maksudnya kita buat matahari? Jadi itulah antara beberapa soalan-soalan yang sangat-sangat menarik tentang masa depan tenaga nuklear Malaysia, masa depan tenaga nuklear tanah air kita. Jadi oleh itu kami bawakan kepada anda dalam podcast Ajar kali ini, iaitu Profesor Faizal yang merupakan pakar rujuk sebenarnya tenaga nuklear negara kita. Beliau merupakan bukan lulusan dalam sains nuklear di UKM dan kemudian menyambung pelajaran PhD di Exeter dalam PhD fizik. Tuan-tuan, sangat-sangat hebat. Dan beliau merupakan maksudnya segala macam soalan-soalan tentang nuklear negara kita adalah dirujuk kepada beliau. Prof Faizal, sihat ke? Ya, Alhamdulillah. Okey. Masih bertenaga. Sebab tengah puasa sekarang kan? Oh, ya. Ya Allah, doakan supaya dapat puasa sampai ke Oh, ya. Harap bertenaga lah sampai ke ujung. InsyaAllah. Okey, jadi seperti biasa, podcast Ajar ini disokong sepenuhnya oleh anda. Jadi kalau anda nak menyokong saluran Ajar dan nak menyokong kami menginterview lagi banyak tenaga-tenaga pakar-pakar akademik kita yang sebenarnya sangat-sangat bagus untuk kita korek rahsia-rahsia ilmu mereka, jadi kami perlukan sokongan anda. Anda boleh menjadi ajarian, menjadi member, ataupun kalau nak menyumbang, jadi butiran-butiran dipaparkan. Jadi Prof, pertama sekali soalan lah pasal tenaga nuklear ni kan. Sebenarnya tenaga nuklear ni dia memang nak buat bom ke? Bom nuklear tu ke? Macam mana Prof? Okey. Ni macam bukanlah benda yang pelik sangat lah soalan ditanya, sebab bila orang kata tenaga nuklear ni, dia mesti nak kena kaitkan dengan bom nuklear. Dia sebenarnya perkaitan tu tak salah, tetapi aplikasi dia tu lain. Dia ibarat macam kita ada pisau lah. Saya selalu gunakan analogi ni dekat pelajar-pelajar kan. Kita pisau ni kita boleh guna untuk potong buah, potong buah tembikai. Tapi pisau juga boleh digunakan untuk membunuh. So sama juga dengan bahan kimia. Bahan kimia mungkin kita boleh gunakan untuk buat baja, untuk jadikan ubat. Tapi bahan kimia juga boleh digunakan untuk membunuh. Sama juga macam teknologi nuklear. Teknologi nuklear ni normally ianya memanglah seperti mana yang popular kita tahu, digunakan untuk Manhattan Project di US, dan akhirnya diletupkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Ni fan Oppenheimer ni akan tahulah. Tapi harap-harap yang tengok Oppenheimer tu faham lah sains di sebalik tu. Jangan asyik dia tengok tapi nak popular selfie je kan. Okay. So cerita dia macam, kalaulah kita ada bom nuklear tu, bom nuklear tu datang daripada tindak balan fission lah, iaitu tindak balas berantai, yang mana atom uranium itu dia terbelah dan menghasilkan dua lagi isotop uranium. Dia membelah sampai lagi dua lagi isotop uranium dan menjadi dalam fission. So dia dalam pada itu terhasillah pelbagai tenaga-tenaga yang lebih besar daripada tenaga-tenaga yang ada, dan itulah yang diorang gunakan pelbagai calculation yang kita buat. Akhirnya ianya disusun sebegitu rupa, dijadikan bom dalam Manhattan Project. So kalau kita tengok dekat Oppenheimer tu kan, perasan tak macam Einstein kan, dia macam cuba nak elak-elak, dia macam tak terlibat sangat dengan benda-benda macam ni kan. Tapi sebenarnya kan dia tu terlibatlah juga dalam idea, bukanlah untuk buat bom, tetapi idea untuk macam mana nak memajukan fission reaction itu. That's number one lah. Yang kedua, kalau kita balik semula ke jalan yang benar ke jalan yang benar, kita tengok Siratal Mustaqim ni. Okay, kalau macam awal-awal dulu kita ada Marie Curie,
kita ada Henry Becquerel, kita ada Pierre Curie dan sebagainya. Diorang menemui keradioaktifan, diorang menemui pelbagai isotop-isotop yang boleh digunakan untuk pelbagai perkara lain. Contoh macam Röntgen kan, bila dijumpa X-ray dia nampak macam hal ni, benda ni bila kita ambil ada satu objek yang kita ambil unsur ini, kita letakkan dekat objek yang legap, kita boleh nampak satu image dekat situ. So this is something yang menarik. So maka wujudlah X-ray selepas itu. X-ray ni kira ilmu nuklear lah. Boleh dikatakan dia kira macam bila kita kata nuklear, kita kena tengok kepada makhraj ataupun dia punya usul dia tu. Usul dia which is nucleus. So sebarang tindak balas yang berlaku dalam nukleus dan selalunya melibatkan tenaga yang tinggi, kita akan refer kepada nuclear reaction. Jadi kalau kita nak cerita pasal nuklear ni, nak bagi dia lagi dekat dengan hati kita, sebenarnya dekat Hospital Taiping tahun 1800 dulu dah ada dah mesin X-ray. Hospital Taiping 1800 zaman-zaman British lah, zaman 1800 ke cop. Mungkin 1900 lah kot. 1900 awal 1900 awal. Ya, tak 1800 kan awal. Kira mesin X-ray yang pertama kat Malaysia ni dah ada dah lama lah, daripada 1900. Jadi macam negara-negara maju tu jangan rasa macam Malaysia ni mundur sangat. Kita dah ada mesin X-ray awal-awal dulu. Orang kita dah boleh operate dah mesin-mesin X-ray ni. So tak ada masalah. Jadi bila kita katakan tenaga nuklear, kita nak jadikan dia bom nuklear, yes, you can make it as a nuclear bomb menggunakan fission reaction. Tetapi kena ingat, tenaga nuklear dia tenaganya adalah yang terkawal, dia controllable. Just imagine semua tenaga yang kita nak gunakan dalam suatu nuclear power plant itu, katalah nuclear power plant tu jangka hayat dia 20 tahun 30 tahun, tetapi apabila kita membuat nuclear bomb, semua tenaga itu dilepaskan dalam satu keadaan yang spontan dan pada waktu yang sama. So memang teruklah jadinya. Itu yang dijadi Hiroshima dengan Nagasaki. Lepas tu yang jahatnya ketika tu diorang punya idea nak membesarkan impact itu, dia ledakkan daripada udara. Bila dia ledakkan daripada udara, dia punya coverage besar gila lah. So dia akan meletup. Dia akan meletup kat situ. Dia memang nak benda tu pergi, dibawa oleh angin dan sebagainya, macam it is purposely. Sebab tu saya marah dekat Oppenheimer punya movie. Sebab dia buat benda tu. Kita review movie Sebab saya okey lah, lantak lah dia nak cerita pasal macam mana dia jumpa formula apa benda semua tu, okey, kita pun faham macam mana dia drive. Tapi macam come on lah, takkanlah tak ada satu rasa ethical ketika buat benda tu. Apa perasaan mangsa-mangsa Hiroshima dan Nagasaki dan meletakkan itu di dalam satu budaya popular. Dan nowadays saya dengar dapat award macam-macam kan, which is okay, olahan cerita sinematografi dia fine, bagus, tapi saya rasa kena ada moral dia juga di situ. Dia tak tunjuk pun scene letup dekat Jepun tu. Tak ada. Dia tak ada macam kesan-kesan selepas tu apa jadi dekat tak ada. Jepun. Tak ada. Just imagine macam kita kan duk buat macam senjata, lepas tu orang besarkan idea kita buat senjata sampai genius lah dia ni, tapi sebenarnya purpose in the end tu adalah untuk membunuh, which is benda tu it's wrong lah pada saya. Tapi mungkin bagusnya orang putih ni, journey tu direkodkan dalam bentuk movie. Jadi kita tahu dalam budaya culture popular tu, orang boleh faham tentang macam mana chain reaction tu bermula, macam mana usaha ke arah itu, tapi dia direkodkan dalam bentuk movie. Cuma in the end tu kita tahu yang purpose dia tu adalah untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki, which is wrong lah. Jadi itu dia. Jadi balik kepada Haziq punya soalan, biasa kita dah melalau ni. Saya kalau cakap pasal nuclear bomb ni semua ni macam geram juga kadang-kadang. Orang duk fikir benda-benda ni sebab negara lain dah move on dah. Kita kat sini masih lagi bercakap tentang nuclear bomb macam come on lah kan. Itulah soalan saya. Dan saya punya macam sedikit rasa macam kerisauan lah. Kalau kita asyik duk macam bergaduh pasal nuklear ini bom, orang lain dah gunakan dan dah ada generation reactor, generation 4+. Orang cerita pasal small modular reactor, orang cerita pasal thorium reactor, tapi kita asyik duk bergaduh lagi pasal dia punya fundamental. Sebab fundamental ni betul, bolehlah kita gaduhkan, tapi kerja kena jalan. Ibarat macam saya selalu cakap dengan student kan, bila kita berenang, you swim tu ke depan, swim forward. You don't swim deeper sangat. You nak ambil benda ke apa deeper, okay, ambil,
bangun dan terus ke depan dan keluar balik daripada air tu. Jangan macam terlalu tenggelam dalam kita punya keseronokan bercakap tentang perkara. Dan in the end, kita sebagai seorang Islam, ilmu ni milik Allah dan ilmu ni sentiasa berkembang. Jadi we don't know that the fundamental science yang ada pada hari ni mungkin juga akan berubah mengikut pencapaian ataupun idea yang ada waktu tu. So bak kata orang macam it's not carved in stone lah kan. So itulah bila tanya pasal reaktor nuklear dan senjata nuklear, dia adalah tidak balas dia sama. Satu, tidak terkawal, dia boleh jadi bom. Jika orang nak buat bom silakan, ataupun kalau dia terkawal bila dia terkawal, maka dianya akanlah jadi kita boleh manfaatkan dia sebagai tenaga untuk menjana elektrik. Ni belum cerita aplikasi lain ni. Alright. Jadi satu, kita faham lah bahawa maksudnya nuklear ni dia ikut apa cara kita gunakan dia. Maksudnya dia ilmu yang Allah bagi pada kita. So kau nak buat jadi meletup, buat jadi meletup lah. Tapi kalau kau nak manfaatkan untuk jadi tenaga dan sebagainya, kau boleh buat macam tu. Cuma isu dia adalah Malaysia sekarang ni tak ada tenaga nuklear, tapi kita macam okey je. Jadi adakah tenaga dekat Malaysia ni dia akan ada sampai bila-bila, dan maksudnya kita tak payah fikir nak ada tenaga lain lah. Buat apa nak fikir pasal tenaga lain sekarang ni? Tengok apa nama lampu-lampu lawa je semua lampu-lampu ni kan. Semua boleh nampak kat belakang tu. So adakah Malaysia dalam apa-apa krisis tenaga yang kita sampai kita kena fikir nak buat nuclear generator? Okey, tahun 2012-13 dulu, ketika Perdana Menteri Najib Tun Razak, kita telah membuat satu proposal lah supaya tenaga nuklear dijadikan sebagai salah satu daripada energy mix di Malaysia. Kita ada banyak sumber-sumber tenaga, tetapi untuk mencapai kepada kecukupan tenaga tu, kita jadikan nuklear sebagai salah satu daripada campuran kepada tenaga tersebut. Dan apabila kita kira-kira base load dan sebagainya, ianya sangat menarik lah untuk kita gunakan. So kalau bercakap tentang tenaga ni kan Zik, cuba kita bayangkan zaman-zaman dulu-dulu, kita selalu blackout. Kejap-kejap blackout. Zaman kat kampung dulu, mungkin zaman-zaman sekolah lah. Jadi blackout ini sebab apa? Sebab tenaga tak cukup. Bila tenaga tak cukup, bukan kita kata wiring tak betul ke, orang TNB atau orang LLN tak selenggara dengan baik. Tidak juga. Tetapi ketidakcukupan tenaga ni mungkin tidak berapa prominent dekat kawasan perumahan, tapi kalau dekat kawasan-kawasan industri ini sangat penting. Jadi kita perlu ada tenaga yang berterusan. Ingat tak dulu tahun 80-an juga ada 80-90-an, saya tak ingat, kita pernah bergelap selama 1 ke 2 hari. Ada waktu tu. Ya betul. 90s lah, masa tu saya sekolah menengah kot. Tak tahulah budak sekarang ni dah lahir ke belum kan. So itu satu. Lepas tu kita bercerita lagi lah. Kita bercakap tentang negara-negara yang punya populasi yang banyak dan tidak cukup tenaga. Contohnya macam Bangladesh. Bangladesh dia ada catuan elektrik berjadual kerana tak cukup sumber tenaga. Jadi bila kita fikir hal begitu, okay fine, kita tak ada cukup elektrik. Kalau kita dekat rumah ke, kita boleh usahakan lagi. Tetapi macam mana dengan production? Macam mana dengan industri? Macam mana dengan perkara-perkara yang perlukan maintenance berterusan yang memerlukan tenaga elektrik? Kita perlukan itu. Dan saya selalu bagi analogi ni kepada student tau. Pelajar-pelajar saya, cuba korang fikir tau. Jepun, okay, korang suka anime, betul? Budak kan semua suka anime. Anime ni kira macam anime tu apa? Jangan tanya saya tak tahu. Okay, dia macam kartun semua ni lah kan. So dia macam anime. Okay, kalau kita fikirkan macam anime ni, macam antara tak cukup makan dengan tengok anime, saya rasa tak cukup makan tu penting. Lebih penting berbanding dengan kita buat anime kita. Tapi okay, konteks, saya nak bagi konteks lah. Kenapa saya cakap macam tu? Korang bayangkan betapa cukupnya tenaga dekat negara macam Jepun tu, sampai diorang boleh memajukan industri anime diorang kepada satu tahap yang lebih tinggi. Sebab diorang tak ada macam design-design lukis-lukis tiba-tiba tak ada current, tak ada elektrik. Tak, diorang ada. Dan diorang ada banyak lagi kekayaan tenaga kerana tenaga diorang ni cukup dan diorang keep on improving. Tu Jepun. Okay, kita pergi berat sikit lah, Jerman.
Okey lah, Jerman dia kata dia tak ada operating nuclear power plant. Come on. Saya tahu nuclear power plant dekat Jerman ada dahulu, tetapi mereka stop sebelum diorang punya chancellor yang sebelum ni lah. Jadi diorang ni dah maju. Bayangkan industri Jerman macam mana, Mercedes, BMW, apa yang lain-lain semua ni kan. Mereka mempunyai, dan berapa ramai Nobel Prize winners come out daripada negara tersebut. Diorang mempunyai kecukupan tenaga. Diorang boleh develop negara diorang. Diorang boleh buat industri yang huluan, hiliran, everything, because they have enough energy. Diorang ada cukup energy untuk operate the machine, operate apa-apa kelengkapan lampu dan untuk membangunkan negara mereka. Jadi bayangkan kalau the basic essence of material, benda yang perlu ada dekat dalam dunia ni untuk operate satu negara ni tak cukup. Jadi itu menyebabkan kita perlukan kecukupan tenaga dan even kita perlukan kekayaan tenaga. Now go back to Malaysia. Malaysia kita punya sumber tenaga sebelum ini definitely kita tahu kita ada tenaga hydro, kita ada tenaga yang ni yang tak ramai orang cerita tapi banyak sangat digunakan, iaitu arang batu. We are burning coals. So jadi sebenarnya antara hydro, biasanya kalau kita tengok dekat sekolah-sekolah dulu lah, kalau dia kata penjanaan tenaga Malaysia, dia akan tunjuk empangan. Tapi sebenarnya tak ya. Tenaga utama Malaysia yang jarang tunjuk kat buku teks, tak tahulah kenapa. Rupanya adalah pembakaran arang batu ya. Saya rasa proportion tu saya tak sure lah. Saya tak sure sebab kita ada sumber tenaga lain. Tetapi pembakaran arang batu ni memang popular sangat lah. Jadi banyak plan-plan baru tu. Arang batu ni bukan apa, dia carbon lah. Bakar. You bakar, you tahulah you dapat kesan rumah hijau, you pollute the whatever lah it is kan. Orang duk cerita pasal net zero by 2025. If we are still burning coals, macam mana you nak capai COP yang lepas, satu Paris punya convention, yang kedua yang COP 28 baru ni yang bulan Disember baru ni, yang itu sangat historical untuk nuklear sebab dalam resolusi yang dibuat, tenaga nuklear akan diintensifikan, akan dilipat gandakan untuk memenuhi hasrat mencapai net zero by 2025 untuk decarbonization. Tenaga nuklear telah diiktiraf sebagai salah satu punca tenaga yang boleh mencapai hasrat by 2025 kita punya carbon akan rendah kepada berapa persen? United Nation. Jadi ini merupakan satu berita yang baik lah untuk pengamal tenaga nuklear sebab mereka merasakan selama ni dia struggle dan sekarang ni dah okey. Dia jadi struggle tu sebab zaman dulu kan, zaman Chernobyl. Lepas Chernobyl tu dekat US dia dah mula saturated dan diorang tak buat nuclear power plant baru. Lepas tu dah lepas daripada tu dia ada macam satu renaissance, dia banyak tambah lagi. Tapi lepas tu pula dia ada Fukushima. Tapi yang Fukushima tu dia banyak efek belah-belah kita lah. Banyak decision yang dibuat dekat Thailand, dekat Vietnam dan sebagainya tu, ianya menjadi antara faktor utama yang menjadi tak jadilah nuclear power plant. Kalau dekat Filipin, kalau tak salah saya, bangunan dah ada, tinggal nak masukkan fuel je. Dekat fuel, tapi abandoned. Kosong. Tak tahu dia apa. Tak tahulah jadi apa, tapi mungkin jadi tempat mengajar ke apa kot. Jadi kalau katakan maksudnya antara yang utama dekat Malaysia adalah bakar arang batu lah nak jana tenaga. Arang batu tu kita punya ke kita ambil orang lain? Kita beli. Kita import. Kita import. Tu kena tanya orang TNB lah. Saya tak sure sangat. Saya tak tahu arang batu ni punya mekanisme macam mana. Tapi still we don't have kita punya own resources towards that. Jadi arang batu dan rasanya kita boleh kata pembakaran hidrokarbon lah betul. Berapa lama lagi kalau kita buat benda sekarang ni, berapa lama lagi tenaga Malaysia ni akan ada? Dengan keadaan sekarang ni saya rasa projection daripada TNB ada buat sampai 2040 dan 2050. Tapi tak adalah kata sampai 2050 tu kita tak ada, tidak. Tetapi dengan keadaan yang ada sekarang ni, kalau saya tak salah, ianya tidak feasible lah untuk kita terus ada dengan keadaan
Kita boleh kekal dengan fasa yang ada sekarang sebab reserve arang batu dunia tidaklah kata depleted. Diorang ada, selagi you jumpa lombong baru, you korek, you dapat. Lombong baru, you korek, you dapat. Tetapi sampai bila persoalannya kita nak? Itu satu perkara yang kita kena fikirkan lah. Sebab saya tak rasa lah macam you nak keeps on mining. Macam dulu lah kita dekat Malaysia, kita ada industri biji timah kan. Sampai satu masa kita slow down. Kita kena tengok impact alam sekitar. Dan nowadays pula people are very much into other alternative energy kan, solar dan sebagainya. Yang itu pun can be a good energy mix lah. Tetapi you have to look at to which extent, sebab teknologi sebegitu, satu, mungkin kena tengok pada skala besar dia sesuai ke tidak. Yang kedua, kita kena fikir implementasi dia. Yang ketiga, maintenance. Yang last kali orang selalu cerita front end tau. Back end dia tu, dia punya solar panel banyak tu, dia nak letak mana? Kena buang kat mana? Bagaimana dengan heavy metals yang ada dekat dalam solar panels tu, yang mungkin in the end akan juga menjadi industrial waste? Jadi katanya, maksudnya renewable energy, solar panel, tenaga boleh diperbaharui. So itu adalah selamat untuk alam. Tapi kalau kita macam duk godek betul-betul macam tak juga. Saya quote lah, kata ada satu prof daripada Korea kan, saya jumpa borak-borak kan. Dia kata renewable energy ni, especially macam solar dan sebagainya lah, dia macam Pampers tau. Pampers kan. Macam mana? Sebab apa saya cakap Pampers? Dia kata diapers lah. Dia tak cakap Pampers, dia sebut diapers. Babynya diapers ni, Pampers ni je nama. Pampers je nama. Okay. Tidak ditaja. So diapers ni, dia baby pakai cute. Orang tu pakai tak berapa cute lah. Jadi ibarat macam kalau kecil, comel, tempatnya sesuai untuk lighting small area ataupun untuk di pedalaman dan sebagainya. Yes, it's good. It's good. Tapi untuk di tempat yang besar, pada skala besar, is still a challenge. Orang solar marah lah kat saya bila saya cakap macam ni. Tapi itulah mungkin at the moment hakikatnya masih lagi di tahap itu. Lagi satu, orang duk kata macam, Malaysia ni we are blessed with sunshine. Kita apa benda nak kecoh ni, matahari ni Allah dah bagi kita matahari. Ya, Allah bagi kita matahari. Matahari ni pun ada banyak kerja lain, bukan nak bagi tenaga je. Satu lagi, negara kita kan berawan. Kita punya humidity is very high. So it's quite challenging. I know there are technology now yang boleh amplifykan tenaga itu. Ada banyak solar panel yang dibuat dengan smart materials kan. Diorang buat untuk conversion tenaga yang lebih baik. Tetapi it's still a challenge. Tapi untuk nuclear clear cut, dia bagi energy yang besar, tak ada carbon, dan it's been running in so many countries safely. Cuma kemalangan itu berlaku kerana dia di-highlightkan. Sebut pasal kemalangan lah. So mungkin sebagai orang nuklear lah, mungkin ada banyak yang nak cakap lah. Jadi ada orang, ini kita masuk topik kenapa agaknya orang Malaysia ataupun global lah secara umumnya, dia orang tolak nuklear. Okay, jadi yang biasa dia orang kata adalah, kenapa tolak nuklear, kau tak tengok Chernobyl ke? Ada kat HBO baru ni kan. Lahir dah tengok. Pernah dah tengok? Ya, HBO saya tak tengok, tapi yang sebelum-sebelum tu saya tengok yang Korea tu. Korea bukan kan, bukan Chernobyl, dia reaktor nuklear dekat Korea, tapi dia buat movie. Saya tak tahu nama dia apa. Itu fiction ke? Fiction kot. Fiction lah. Okay. Apa nama dia? Lupa lah. So itulah, kalau orang tanya kenapa tak nak buat ni, kenapa korang tu anti sangat dengan nuklear, dia orang kata Chernobyl bro. Ataupun bila dah update sikit 2011, Fukushima Daiichi bro. Ataupun yang tahu lebih sikit, 3 Mile Island lah. 3 Mile Island ni tak ada orang mati tau. Okay, jadi sebagai orang nuklear, mungkin kita bagilah floor kepada Prof untuk cuba rationalize lah, untuk cuba defend. Maksudnya betul ke kemalangan nuklear ni memang satu big deal untuk kita tolak terus tenaga nuklear? Okay, kami dalam bidang nuklear ni, kami ada kata kita ada satu istilah lah, kita panggil nuclear accident somewhere is nuclear accident everywhere. Okay, itu ayat kita dalam bidang lah. Kita kata kalau accident tu kat satu tempat, ianya adalah accident kat seluruh dunia. Sebenarnya betul. Okay, nuklear ni
dia merupakan salah satu daripada bidang kejuruteraan tenaga yang makam safety dia adalah yang tertinggi. Is the safety level of nuclear power, of operating nuclear power plant is really high. Memang tinggi gila. To the extent that setiap skru, setiap peralatan yang ada dekat nuclear power plant you kena declare. Dan once you setuju nak jadi nuclear power plant operator ataupun you nak ada nuclear power plant, you mesti bersetuju untuk di-audit. Anytime anytime pihak-pihak berkuasa akan datang dan buat safety audit. Okay. Sebab saya macam boleh dikatakan macam pro nuklear kan, tapi kalau benda yang tak elok pasal nuklear kita kata no juga kan. Kita kena berpaksikan kepada kebenaran sains ni. Kan kalau tidak macam mana kan. Okay, so cerita dia gini, kalau kita buat nuclear power plant, kita mesti ada safety standard. Dia ada dua jenis safety standard kita akan guna. Okay, safety standard satu of course daripada IAEA dan juga daripada negara pengeluar dan juga regulator kita. Kat Malaysia kita panggil Jabatan Tenaga Atom. Dulu kita nama dia Atomic Energy Licensing Board. Now is Jabatan Tenaga Atom, di bawah MOSTI. Itu adalah regulator di Malaysia dan mereka ada ramai orang-orang yang kompeten dekat sana yang boleh evaluate tentang safety. Diorang pergi keluar negara, diorang bekerja di nuclear power plant di banyak tempat, di attach kat situ, dan mereka ada pengalaman yang banyak sekali dekat JTA tu tentang keselamatan nuklear. Jadi jangan pandang rendah lah orang kita ni. Orang kita ni hebat-hebat semua. Kalau kat negara lain mereka dirujuk, mereka ditunjukkan dan diberikan ke penghormatan untuk menilai suatu keselamatan. Kita panggil nuclear apparatus. Sebab nuclear apparatus ni not necessarily reactor. Benda-benda lain pun ada dekat oil and gas kat sebenarnya. Okay, balik kepada Chernobyl, balik kepada kenapa orang takut sangat. Sebab disebabkan keselamatan itu penting, saya cakap tadi. Yang kedua, Haziq, berkenaan dengan saya kata kena declare. Jadi semua benda yang berlaku dekat reaktor nuklear kita kena bagi tahu orang. Itu obligation kita sebagai owner kepada apa-apa reaktor ataupun nuklear punya teknologi lah. Jadi katalah macam you shut down sekejap untuk maintenance, press conference bang, kena bagi tahu public. Katalah you tutup untuk maintenance, kena bagi tahu, kena bagi tahu media. Sebab safety concern. Okey, balik kepada kenapa orang kita kata nuklear begini-begini. Pertama sebab belum ada kat Malaysia benda tu. Kalau dah ada, kita akan accept. Yang kedua adalah kita punya mentality macam stadium pun runtuh, ini kan pula buat nuclear power plant. Tak payahlah, lupakan je lah. Saya kata macam tu, come on lah. Kita buat TRX kot. Kita ada KLCC kot. Kalau macam fikir macam ni, tak ada apalah. Cakap dia, memang kita tak buat apa-apa. Tapi jangan risau Zik. Benda ni bukan kat Malaysia je. Kat seluruh dunia, golongan anti-nuklear satu. Yang kedua, golongan yang rasa skeptikal terhadap nuklear ni tinggi. Ada survey tau kita buat tahun 2015-16. UKM ada buat lah. Kebanyakan daripada nuklear punya orang yang menyokong tenaga nuklear di Malaysia, orang muda hampir majoriti sokong. Orang yang macam berusia sikit dia risau. Sebab mungkin orang yang berusia, satu dia berpengalaman, yang kedua mungkin dia pernah nampak kerosakan dan aksiden besar yang jadi sebelum ini. Jadi dia jadi risau pasal perkara tu. Okay, another point untuk add terhadap kemalangan yang berlaku adalah design dan juga struktur teknologi nuklear ini. Power plant nuklear ini dia semakin lama semakin bertambah baik. Zaman Chernobyl dia tak ada containment. Okay, sekarang dah ada containment. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, diorang buatkan containment dekat Chernobyl. So dekat Chernobyl orang dah boleh datang apa semua. Cuma dia adalah long life isotope yang mungkin bahaya kat situ, tak boleh. Yang kedua, kalau kita tengok adalah ni fantastic, Fukushima. Okay, Fukushima plant tu safely kita dapat shut down ketika berlakunya tsunami tu. Problem dekat situ bukan gempa bumi, tsunami. Sebab Jepun dia tak expect tsunami tu tertinggi macam tu. Dia tak sangka itu macam record high waktu itu. Jadi waktu kita buat nuclear power plant, kalau saya tak salah nuclear power plant tu
Mitsubishi siapa lah, Hitachi punya. Dia orang dah buat tinggi dah. Cuma pada dia macam dia orang dah lebihkan beberapa peratus. Lepas tu ada satu lagi power plant dekat Jepun yang menggunakan teknologi yang sama, tapi dia tak affected by tsunami. Waktu dia orang buat tu, macam Jepun ni dia bergaduh tau. Bukan bergaduh lah, dia macam cakap macam cukup lah tinggi macam ni, mana ada tsunami lagi tinggi macam ni. Okay, tapi yang plan yang selamat ni dia buat lagi tinggi. Bila dia buat lagi tinggi, dia kena gelak lah dengan member tu. Cakap apa hal lah, kau buat tinggi sangat, dah lah kena bayar mahal apa semua. Sekali dia yang selamat. Yang ini tak selamat lah. So in the end plant tu safely shut down. Cuma fission reaction yang berlaku dekat teras tu disebabkan oleh shutting down, dan ada beberapa safety features yang tidak dapat berfungsi ketika itu, menyebabkan susulan accident susulan lah yang berlaku, incident I would say. So that's why they evacuate. Lepas tu all the Japanese government buat all the necessary lah to contain. Now dia dah start buka balik dah banyak nuclear power plant dia, sebab dia orang perlukan energy security. Dia orang tak cukup tenaga, dia orang tak boleh, dia orang industrial nation. Yang kedua, Jepun ni dia tak ada banyak sumber, so they really rely on that. And look also at Korea lah. Tahun 86 Korea datang Malaysia untuk buat apa? Untuk belajar macam nak buat proton. Macam ni kita maju dengan proton bagus. Sekarang kat mana proton, kat mana industri otomotif Malaysia dengan Korea? Beza kan? Itulah kata. Sebab dia orang punya determination tu satu. Lepas tu macam rakyat tu tak tahulah nak kata macam orang Korea ni dia jenis walak kot. Saya tak sambung benda lain. Walak je. Dia macam patuh taat pada pemimpin itu, dan menyebabkan dia bagi pemimpin tu buat decision menuju ke arah mereka ada nuclear power plant. Dulu mula dia pakai US punya, sekarang dia orang ada design dia orang sendiri. Dan Korea ni yang paling altai sekali, dia orang jual design yang sekarang dekat UAE. So dekat dia jual design dekat dia UAE. Bukan jual design, dia teknologi yang dekat UAE tu Korea punya kot. Ni cerita cuba macam kita bandingkan tahun 86 dia datang kat kita, cerita tanya macam ni kita majukan proton benda semua. Lepas tu sekarang ni mereka adalah nuclear power plant exporter. Macam kita tak rasa macam culture lebih kurang sama. Dia makin maju daripada kita. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia orang kuatkan dekat dia walak. Aduh, itu point dia. Jangan kecam. Dia walak taat. Taat pemimpin satu. Lepas tu percaya kepada vision dan wisdom ketika itu, dan mereka go for it. Cuma of course lah dari segi sosiopolitik mungkin ada sokongan-sokongan yang besar daripada kuasa-kuasa besar dan sebagainya itu tak boleh nak kata because money talks kan. Kita perlukan kewangan. So kewangan tu unfortunately ada banyak dekat negara-negara besar yang mungkin ada cara untuk kita rely dengan mereka, and slowly we can become independent. Jadi macam Jepun lah. I think that's how the mindset tentang nuclear power plant ni kita kena orang takut, orang kata macam no nuclear. Satu lagi lah, mungkin Haziq tak tanya, tapi saya rasa Haziq akan tanya kot pasal waste, pasal sisa nuklear. Satu lagi yang orang takut lah, maksudnya dia kata sisa nuklear ni nanti radioaktif lah. Dia buang dekat alam sekitar, so lepas tu nanti dia akan kekal dekat situ untuk ratusan tahun. Ya. Yang itu adalah satu perkara yang tidak salah apabila kita berfikir macam tu. Saintis kat seluruh dunia masih lagi belum ada satu solution yang nak menjadikan satu benda yang radioaktif dan masih aktif itu menjadi tidak radioaktif. Sekarang apa dia orang buat dengan waste? Sekarang at the moment kita masih lagi kepada permanent disposal. Kita buat disposal ataupun kita buat kita tanam di bawah tanah, dan kita ada cara-cara untuk mengurangkan risiko untuk ianya diserap ke alam sekitar dan sebagainya. Jadi pengalaman yang baik yang kita ada sekarang ni adalah daripada negara-negara yang dah ada waste punya facility. Even dekat IAEA, International Atomic Energy Agency, ni nak bagi tahu side iklan sikit. Pengarah di bahagian waste management di International Atomic Energy Agency United Nations, orang Melayu kita. Really? Yeah, Dr. Nora Salwa.
Ya, hebat. Tu kata orang Malaysia ni power sebenarnya. Kita je yang tak tahu, yang tak hargai. Yes. Kita ni mungkin tanggungjawab kita sebagai Persatuan Netizen Malaysia ni. Kita Persatuan Netizen Malaysia ni kita support lah benda-benda macam ni. Kita kan power kan netizen. Jadi why not macam teknologi yang kita rasa macam kalau macam negara maju boleh buat, why not kita pun nak jadi maju macam negara tu. Maybe it's good for our country, untuk bangsa, agama dan negara kita ni. Why not kita ada kecukupan tenaga, generasi akan datang akan jadi lebih baik. Mungkin masjid-masjid selepas ini ada mempunyai tenaga yang cukup, dan even dia boleh buat pelbagai usaha lain untuk majukan masjid. Saya pun tak terfikir lagi lah, tapi saya rasa there are a lot of things that we can do lah. Masjid nuklear lah, guna masjid tenaga nuklear. Kan? Setiap masjid ada tenaga tapi logik tau. Sebab apa tau Zik? Masjid nuklear ni saya terfikir bateri nuklear. Kan, katalah macam handphone kan, bateri saya rasa Korea dia tengah buat. Dia tengah buat bateri nuklear. So because tenaga macam mana pun kita kena letak dalam bateri, right? So bila kita ada bateri nuklear, we have long lasting energy. Secondly, dia jadi lebih kecil, dan in the end kita boleh gunakan dalam pelbagai benda lah. Cuma kita kena fikir tentang safety. Yang tu dia ada macam apa tu nama dia, uslub ilmu dalam bidang nuklear ini. Kan Ustaz tu tak Ustaz? Dia ada uslub ilmu. Ini dia punya asas. Dia punya furuk dia tu keselamatan. Dia punya furuk lagi tu tentang kebarangkalian. Lepas tu persepsi. Pernah bagi ceramah dekat masjid pasal nuklear. Kena jemputan Jais. Masjid pasal nuklear tak pernah, tapi kawan-kawan dekat masjid tanya pasal nuklear pernah. Tapi kena ada ceramah nuklear. Satu lagi dekat UKM, kita kat sini kita ada satu kursus yang kita panggil kursus sains tauhidik. Tauhidik. Kita tauhidik sains lah. Tu macam pioneer kita dulu. Allahyarhamah Prof Khalija Mat Saleh, she's a physicist. And then Prof Yusuf Osman. Dan masa tu kita junior ni, kita sit down, kita come out dengan satu kursus dekat universiti yang pelajar boleh ambil sebagai pilihan. Tapi sampai sekarang memang kursus tu penuh je. Kita mengajar tentang macam mana interaksi sains dan Al-Quran, dan juga interaksi sains dalam dunia Islam dulu, dan kita buka kepada semua agama. Dan di situ kita bukan hanya belajar tentang falsafah, tapi kita belajar aplikasi. So contohlah kan, macam kata dekat dalam Al-Quran, berapa banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang atom dan zarah. Kita dengar macam wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kenapa zarah? Dan macam mana interpretasi atom dan zarah itu diceritakan dalam Al-Quran sebagai satu benda yang sangat penting. Okey, kat situ Al-Quran kan, atom dan zarah. Kat sini tenaga untuk negara. Cuba kita fikir dalam spektrum yang sama, betapa pentingnya kedua-dua perkara ini, yang sampai Allah bagi kita ilmu ni untuk kita tahu, dan ada pakarnya dalam dua-dua bidang ni. Which is pada saya macam alhamdulillah, amazing. Alhamdulillah. Jadi ustaz belajar. Alhamdulillah. Khabib. Okey, jadi satu bertentang keselamatan lah. Macam yang Prof cakap tadi. Of course lah, kita rujuk pada Prof lah. Iaitu bila berlakunya, sebenarnya yang paling banyak mati daripada kemalangan, yang dalam banyak-banyak sumber tenaga, yang paling banyak kemalangan adalah kincir angin. Itu yang paling banyak kemalangan. Yang paling banyak mati sebenarnya bukan nuklear, sebenarnya adalah pangan air, hidroelektrik. Berapa ratus dah mati kan. Tapi pangan nuklear ni bila dia rosak, dia paling mahal lah. Itulah dia. Itu dia. Tapi cumanya dia bukan yang paling disastrous sekali lah. Ada 3 je lah bencana nuklear yang kita kenal pun, banding dengan banyak-banyak lagi kincir angin dan sebagainya lah. Okay, jadi mungkin kita nak lanjutkan sikit kita punya perbincangan, iaitu tentang masa depan tenaga ni lah. Masa depan tenaga, apa agaknya kira-kiranya selain daripada nuklear lah, ataupun macam mana prospek masa depan tenaga pada pandangan Prof? Adakah maksudnya memang dana negara yang ada tu kita patut invest kepada nuklear? Tapi ada yang cakap bahawa daripada kita invest nuklear, baik kita invest kepada renewable yang lain. Baik kita invest kat hydro, kita invest dekat solar panel, kita majukan yang ni berbanding dengan you majukan tenaga nuklear. Ataupun adakah ada pada pandangan Prof akan ada tenaga baru mungkin?
Okay, ni soalan ni menarik ni. Okay, tenaga baru ni sekarang kalau orang duk cerita sekarang ni fusion lah. Fusion. Okay, kalau fusion dia fuse kita punya atom tu, kita kalau fission kita panggil tindak balas pembelahan. Dia membelah, atom tu membelah daripada 2 dia jadi lagi 2 dan bercapah lagi sehingga banyak, dan dalam sepanjang keadaan tersebut maka akan berlakulah release of energy, dan release of energy yang lebih besar. Itu satu mazhab ataupun satu konsep yang kita tahu. Manakala dalam fission ni pula, dalam bahasa ni kita panggil pelakuran. Fusion. So they fuse together. Jadi ini adalah keadaan di mana atom ini dia bergabung, dan dalam pergabungan ini menghasilkan tenaga yang lebih besar. Mungkin kalau kita fikir macam magnet, kita ada macam kutub utara dengan kutub selatan, dia akan melekat. Dia akan bercantum. Tapi kalau dalam fusion, dia adalah 2 positif atom hidrogen yang akan bercantum. Tapi untuk mencantumkan, untuk diorang bergabung dia memerlukan tenaga dan tekanan serta suhu yang sangat besar, which is what is happening di dalam matahari. So bateri ataupun sumber tenaga yang terbesar kat dunia ni matahari lah. So bila orang tanya macam mana matahari boleh terbakar tapi tak ada oksigen, tu sebabnya memang itu sebab fusion reaction dekat situ. Dia boleh oxygen reaction tu dia dah jadi macam secondary dah dekat situ. Sebab teorinya adalah untuk kita mendapatkan fusion reaction tu kita perlukan tekanan dan kita perlukan mass. Di situlah datangnya EMC squared. Einstein datang EMC squared. Kita boleh gunakan formula tu untuk kira energy fusion di situ. Dekat cuma waktu ini fusion punya problem adalah pertama tenaga yang besar, yang kedua adalah temperature yang besar dan tekanan yang sangat besar. At the moment dia still dalam development dan belum ada satu yang betul-betul kita boleh commercialkan. Cuma ada yang kita dengar beberapa tu, kita boleh fikir, kita boleh bincang lah. Yang kita duk dengar yang kata matahari buatan tu, so adakah ini maksudnya tenaga fusion, tenaga baru tu? Okay, matahari buatan tu yang sedang dibuat itu adalah di ITER, ITER, International Thermal Energy Research. Okay, yang itu adalah gabungan beberapa negara yang cuba nak emulate balik tindak balas yang berlaku dekat matahari supaya kita boleh menghasilkan satu sumber tenaga yang besar yang boleh dikomersialkan. Dan mereka ada beberapa inisiatif lah, seperti diorang buat tokamak dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita fikirkan hal itu, ianya masih di peringkat eksperimen, dan belum. In order untuk kita percaya dan kita nak tahu hal itu adalah ianya mestilah terbukti satu. Dan dalam korpus ilmu sains ini, ianya boleh, it is repeatable. Ianya boleh diteruskan diulang dan sehingga ianya boleh commercialize. So that is the meaning of kalau kita boleh ambil dia untuk dikomersialkan. Jadi barulah kita boleh IP kan dia, and in the end dia boleh jadi commercial. Akan tetapi masalah kita di sini adalah fusion ni dia masih lagi premature. Dan ada banyak lagi eksperimen tertentu kita boleh dapat. Itu nuclear fusion lah. Okay? Dan ada orang gunakan boleh hasilkan hidrogen dengan cara lain, iaitu dengan cara fuel cell dan sebagainya. Yang tu saya tak berapa arif sangat tentang hal itu. Tetapi bila kita nak bercerita tentang nuclear fusion, yes, itu yang dibuat oleh ITER. Tenaga kena tinggi, tekanan kena tinggi, suhu yang tinggi dan juga tekanan yang tinggi. Bila orang buat cold fusion, then kita risau sikit, betul ke benda ni? Pseudoscience kat itu. Dulu ni kan pernah popular kata berjaya buat macam proses jana tenaga macam matahari tapi suhu bilik. Kita macam wow, ini dahsyat. Tapi itu 80-an kan? 89 macam tu. 20-30 tahun lepas. Mamat tu dia buat si Martin, kot nama dia Martin dengan Stephen something like that, kot dua orang ni
dia dapat membuktikan bahawa dia berjaya menghasilkan fusion energy dan juga dapat hasilkan apa dia buat? Dia buat deuterium oxide. Deuterium ni dia isotop kepada hidrogen. Hidrogen campur hidrogen, hidrogen dengan hidrogen kan. Okey, dia hasilkan dan dia letak elektrod palladium kat dalam tu, dan daripada interaction itu maka dia dapat menghasilkan energi melalui fusion daripada suhu bilik. Sekali itu je lah. Lepas dia dah ni, bila grup-grup lain nak repeat, nak cuba dan kita tanya dekat dia, adakah dia boleh dapat energi yang sama, adakah dia boleh buat dengan setup yang sama, dia tak dapat nak buat. So until now dia menjadi macam satu one time victory je lah untuk dia. Lepas tu dah tak ada, dia senyap. Cuma kesimpulan lain itu scam lah. I don't know, dia macam kalau budak-budak. dia bukanlah boleh grup-grup yang buat sains ni. Saya suka macam dia punya sains tu solid. Jadi kita nak kata dia scam, mungkin tak scam. Tapi dia try hard lah. Dia try hard. Tapi nak kata dia scam, kita tak sure. Dia ada documentation yang baik. Kalau scam ni, dia tipu terus. Dan benda macam tiba-tiba dia kata macam, okay, daun mengkudu boleh hasilkan fusion. Itu scam lah. Itu gitu lah. Pening kepala otak bila fikir scam ni. Marah pun ada. Pilih mana lagi? Okay. Mungkin ni soalan betul-betul out of the box terus lah. Okay. Tak tahu lah. Sajalah sebab nanya terfikir dan ada orang yang dekat blog-blog atau dekat ucap-ucap internet tu adalah orang tulis. Teori dia. Blog-blog random. So teori dia kata sekarang ni tengah nak dicipta matahari buatan kan. So matahari buatan untuk cipta tenaga. Okay, jadi ini dibuat di Korea, di belah barat. Ada kan belah barat buat matahari buatan kan? Okay, jadi bila kita kata matahari terbit di barat, kita tak terbayang ke benda ni? Sebenarnya matahari terbit di barat, buat matahari buatan, nuklear, bencana, letupan, so you macam matahari terbit di barat ni merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Alright? Okay. Tanda kiamat terbesar, betul. Tanda kiamat terbesar tanda kubra lah kan. Tanda sugra dan kubra. Sugra dah berjadi. Matahari terbit di barat ini, kalaulah kita zaman Rasulullah, mungkin sahabat tanya Nabi SAW, bilakah kiamat? Nabi kata tak lama lagi. Kita makin hampir. Ni kan pula sekarang kan, kalau Rasulullah hayat dia ada. Kan ada jari. Okay, right. So pada pandangan saya, kalau kita nak fikir matahari terbit di barat dari segi konsep itu, kalau kita nak, tak salah kalau kita nak fikir begitu. Mungkin apa yang berlaku adalah eksperimen itu berlaku di kebanyakan di negara barat, dan tenaga yang terhasil itu sama seperti tenaga matahari. Tetapi saya punya pandangan peribadi, to consider that as matahari seperti yang dikatakan dalam ni, dia tak sampai lagi tahap matahari yang Allah cipta. At least nak go near towards that pun saya rasa belum. Kita cuma ada macam sekelumit idea je pasal matahari. Sebab masa apa ada pernah pergi matahari kan? Kena pergi waktu malam lah, sejuk sikit. Pergi waktu siang panas kan. Apa kat negara lain tu? Betul juga. Tapi saya rasa kalau kita fikirkan betul-betul, sinar-sinar ilmu itu berada di sebelah barat itu tak salah lah, betul-betul. Dan kebanyakan big facilities kan, mungkin kalau kita cerita pasal CERN dan sebagainya kan, ini pun punca teori konspirasi. Punca. Dia CERN ni, dia boleh cerita tak sikit? Sila. Dia macam bila cerita pasal nuklear kan, bila cerita nuklear, segala tindak balas nuklear dan dalam spektrum elektromagnet tu kita boleh cerita lah. So just imagine, CERN tu adalah satu facility yang berada di Swiss dengan France punya border. Dia ada beberapa kilometer besarnya. So you just imagine elektron. Kita ada elektron tu kita pecutkan dia, kita accelerate dia dalam vacuum, dan kita pergi sejauh itu, kita tengok apa yang elektron tu boleh buat
Sebab kalau dekat dalam mesin X-ray biasa, kita accelerate elektron, impinge ataupun dipanggil elektron yang dipecutkan dengan laju yang hampir kepada laju cahaya dalam tube vacuum, kemudian ianya melanggar kepada logam yang berat, maka sebahagian daripada tenaga itu akan di-convert kepada X-ray dan jadi beremsralung. The rest dia menjadi heat dan juga backscatter radiation. Jadi itu X-ray machine tau. X-ray machine yang kita pergi nak masuk universiti, X-ray. Nak masuk matrik, X-ray. Nak masuk sekolah asrama, X-ray kan. Itulah sebenarnya yang berlaku dalam tube X-ray tu. Jadi bayangkan, tube X-ray yang korang tengok dekat klinik ke hospital tu, kita panjangkan dia kepada beberapa kilometer. Kita nak tengok dia ni jadi apa dekat situ. Jadi apa yang berlaku dekat situ adalah ianya adalah tenaga yang akan terhasil dan akan jadi lebih banyak. There's more wonders yang berlaku. Kalau dia tinggi, maka dia jadi diagnostik macam X-ray. Kalau dia rendah. Kemudian kalau dia lagi tinggi, dia mungkin boleh jadi macam radioterapi untuk membunuh sel kanser. Dia pergi lagi tinggi, mungkin dia boleh buat pelbagai analisis yang lain lah. Jadi that one also some teknologi yang kita kena invest. Sebab teknologi itu pun menggunakan teknologi nuklear, yang mana teknologi itu adalah teknologi pemecut zarah ataupun accelerator. So apa dia buat? Kalau kita stream of elektron tengah berjalan laju ni, kita di jalan-jalan kita letak some samples dekat situ. Keadaan struktur atomic sample tu boleh berubah. Bila dia berubah, benda yang daripada non radioaktif dia menjadi lebih radioaktif, maka terhasillah ubat-ubat yang boleh detect cancer. Macam kita pergi ke hospital. So that is one application of nuclear technology. Kita tak cakap pasal tenaga. Ini adalah aplikasi di hospital. Malaysia kita ada cyclotron. Cyclotron adalah pemecut zarah dalam bentuk bulatan yang ada dekat Institut Kanser Negara dan juga beberapa tempat yang lain. So we need more of this sebab teknologi pengesanan kanser banyak bergantung kepada bahan radioisotop ini. Jadi untuk menghasilkan dia, kita perlu menghasilkan lebih banyak lagi. Sebab sekarang kita banyak bergantung kepada import daripada pihak luar. Jadi untuk detect kanser dan doktor nak buat prognosis apa jenis treatment yang patut dibuat, ianya bergantung kepada supply ubat-ubat ini. So pada saya lah, ni nak menuju tenaga nuklear kan. Okay, saya bagi roadmap settlekan dulu yang hal pemecut zarah ni dulu. Okay, ni pun nuklear juga. Kemudian pergi kepada investment of research reactor. Kita ada research reactor penyelidikan, reaktor Triga Puspati dekat agensi nuklear yang saya dan juga banyak rakan-rakan sangat aktif menggunakannya. Dah 40 tahun dan almost nak ni. Jadi sekarang 1 megawatt. Why not kita upgrade itu kepada kuasa yang lebih besar dan menghasilkan banyak lagi research dan kita prepare ke arah nak buat reaktor nuklear. Dan kita buat secara selari. Kemudian pada waktu yang sama, kita start planning untuk Malaysia punya first nuclear power plant. Sama ada nak pergi pada full-fledged nuclear power plant ataupun kita nak pergi kepada small medium reactor. Jadi biar teknologi ni dia bergerak seiring tau. Biar engineer kita, pelajar-pelajar sekolah kita nampak. Dan biar dia rasa macam things are moving and changing dan dia seronok dengan sains itu. Dan secara tak langsung kita dapat tingkatkan aliran STEM di sekolah-sekolah dan juga di peringkat universiti. Kalau tidak sendu kita punya STEM. Things are moving very fast outside there. Anak-anak kita, adik-adik kita hari-hari buka macam-macam benda dekat YouTube, dekat ni. Dia nampak advancement. Tapi dia nak advancement ni berlaku di depan mata. Dia tak nampak. Jadi first nak buat nuclear power plant bukannya terus macam katalah kita decide minggu ni lagi 3-4 bulan siap. Tidak. Dia ada tahun-tahun untuk implement dia sebab dia punya ciri keselamatan tu sangat tinggi untuk memastikan kemalangan tu tak berlaku. Jadi kita kena plan dalam 10 years in advance. Kalau dulu lah ni tahun 2023, patutnya ni kita dah commission dah the first nuclear power plant. Tapi itulah persatuan netizen asyik tak setuju je. Kita setuju lah pula kali ni. Kita support benda ni untuk tenaga Malaysia. Why not? Nanti orang marah pula. Dia kata macam, Prof boleh lah cakap buat lah kat belakang rumah Prof. Saya kata macam boleh je, tapi kena compensate baik-baik lah. Minimum berapa?
Tahu. Itu belakang kira. Okey, jadi itulah rasanya yang sepatutnya kita sebutlah ataupun yang sepatutnya kita ceritakan tentang sains, maksudnya macam mana nak maju. Ini asyik-asyik sebut CERN, asyik-asyik black hole keluar. Asyik sebut CERN, asyik mengawal cuaca. So itu kiranya kurang membantulah kita nak memberikan maksudnya idea ataupun pengajaran yang baik kepada generasi muda. Tapi iyalah dari satu sudut kita boleh nak kritik CERN. Bukan kalau kata tak boleh nak kritik boleh. langsung. Antaranya adalah CERN ni dianggap oleh ramailah orang yang dekat dalam juga dia kata gagal. Sebabnya dia tak jumpa contohnya macam jawapan kepada black matter, dark matter, dark energy dan sebagainya lah. Sehingga dia duk hentam, dia tak jumpa jawapan yang dia rasa. Jadi apa yang dia nak buat? Dia nak buat lagi besar gedabak. Jadi berapa bilion lah pula tu nak kena makan. Jadi bukanlah nak kata tak boleh kritik, tapi dari sudut aspirasinya adalah kemajuan. Jadi itu yang kita kena terapkanlah kepada anak bangsa lah, macam yang disebut oleh Prof tadi. Okay, jadi Prof rasanya ini satu perbincangan yang sangat-sangat menarik dan best lah tentang nuklear. Jadi rasanya orang yang dengar ni pun tak sangka lah macam wow, maksudnya boleh cerita benda ni dengan semangat, dengan seronok lah. Saya sambil dengar tu macam wah, seronoknya, santai. So, macam nak panjang lagi lah. InsyaAllah mungkin kita boleh buat panjang ni, kita boleh jemput lagi malah sebenarnya. Tapi kami perlukan sokongan daripada anda lah. Maksudnya kalau anda membantu, sebab ini kiranya podcast gerak sendirilah oleh channel. Jadi kalau anda membantu, anda menyokong nak dengar banyak lagi kita jemput ahli akademik, dan kita nak jemput Prof Faizal lagi mungkin. Jadi sudilah untuk menyumbang, sudilah untuk menyokong lah agenda ini. Boleh menjadi member, tekan butang join, support, atau mungkin anda nak menyumbang di saluran-saluran yang ditunjukkan di skrin. Jadi terima kasih banyak Prof. Jadi atas ilmu yang diberikan itu, insya-Allah jika ada rezeki kita berjumpa lagi. Boleh, insya-Allah. Mungkin saya punya take home message adalah jangan takut. Kita mesti explore, kita mesti cuba meneroka satu benda yang kita tak tahu. Orang putih kata go out, is a jungle out there. Angkasa ni besar kan, kita hanya satu tiny dot je dekat angkasa ni. Allah pun minta kita jadi khalifah kan. Bila kita jadi khalifah, maka kita keluar. Dan just imagine macam mana kehebatan ilmuwan-ilmuwan Islam zaman dahulu yang boleh mengarang berpuluh-puluh kitab dan sebagainya. Yang saya difahamkan baru ni jumpa dengan seorang scholar daripada Leiden University. Leiden University ni dekat Belanda. Dia kata kalaulah manuskrip Nusantara ini, ilmu Nusantara ini boleh dibentangkan dalam satu lantai yang luas dalam simpanan mereka di Belanda, mereka ada 10 kilometer of manuskrip dan juga khazanah ilmu Melayu Nusantara yang ada, yang mereka simpan di sana dan memerlukan pengkaji-pengkaji. Dulu mungkin masa dia datang ke kawasan kita, sebelum dia keluar, dia tahu ini berharga dan mereka bawa ke sana, dan sampai sekarang dia still preserve. Jadi bayangkan itu adalah tradisi orang-orang tua kita dahulu. Itu preserve, kira preserve ke kira curi? Tu dia kena tanya dia lah kan. Curi secara terhormat lah kot. Dan akhirnya kita tahu itulah kita punya akar kita yang mempunyai budaya keilmuan yang sangat hebat, mempunyai tamadun yang sangat bagus. Dan kaji dululah, jangan claim je semua benda. Dan pada waktu yang sama, ianya merupakan satu usaha berterusan lah. Biar macam saya nak cakap dekat kita punya pendengar-pendengar, pelajar-pelajar sekolah ke, geng-geng kita yang muda-muda ni, supaya jangan berhenti mencari. Carilah jawapan dan jangan takut dengan teknologi-teknologi yang baru yang rasa mencabar. Mungkin Nobel Prize Fusion akan ada daripada di kalangan anak-anak Melayu kita ataupun orang-orang Malaysia, kita tak tahu. Dan pada satu masa nanti mungkin di Malaysia, saya doakan sangat supaya ada Center for Fusion Studies di Malaysia, supaya matahari tu boleh juga terbit di belah timur. Itu saja. Matahari memang terbit belah timur. Itulah apa kata kat barat. Kita balikkan dia semula ke timur. Ni nak terbitkan dua-dua serentak. Macam tu jadi Armageddon. Itu baru hancur betul. Itu kena buat movie tu. Itu boleh. Kita kena cakap Michael Bay. Ya, seronok lah jumpa borak.
Mungkin insyaAllah Terima kasih. kita akan berjumpa lagi pada sesi podcast yang akan datang. InsyaAllah. Betul. Mungkin kita boleh cerita pasal thorium car. Thorium car. Kereta thorium. Kereta berkuasa air. Mungkin mungkin Elon Musk belum dengar lagi. Letak air je. Ini idea dah start ada daripada 1960 lagi. Betul. Letak air dalam enjin kereta gerak. Hidrogen kot. Air tu hidrogen. Hidrogen korang gabung jadi matahari. Jadi helium. Wah, ini banyak lagi kita boleh cerita ni. Nanti kita borak lagi. Enjin kuasa matahari, enjin kuasa fusion. Fusion engine kan. So matahari terbit belah utara. Matahari selatan timur barat. Itu jadi jumpa nanti pom. Aduh. Kita jumpa lagi dalam podcast yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.